Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan memperkatakan tentang seni mengarang syair Melayu. Hal ini telah saya perkatakan di dalam beberapa buah seminar dan telah menulis sebuah esei yang berjudul Seni Mengarang Syair Melayu yang diterbitkan di dalam jurnal monograf terbitan Akademi Pengajian Melayu. Syair adalah satu daripada puisi tradisi dan ianya mudah dikenali kerana mengandungi ciri-ciri yang agak jelas, iaitu satu, mengandungi 4 baris dalam serangkap, dua, dalam satu baris terdapat 4 perkataan, tidak lebih daripada 5 lah, dan mengandungi 8 hingga 12 suku kata. Rima akhir syair ialah A. Satu rangkap syair tidak dapat berdiri sendiri seperti mana satu rangkap pantun, dan syair tidak mengandungi pembayang dan maksud seperti pantun. Itu agak jelaslah perbezaan di antara syair dan pantun. Apa yang kita fokuskan pada hari ini ialah beberapa peraturan yang telah digunakan oleh pujangga-pujangga silam di dalam mengarang syair. Dan peraturan-peraturan itu dapat kita rumuskan seperti berikut. Satu, mereka memulakan syair dengan kalimah Bismillah atau memuji dan mensyukuri rahmat Allah. Yang kedua, mereka akan menyatakan tujuan mereka bersyair, iaitu sebagai peringatan demi kebaikan. Selalunya syair ini ditulis dengan niat untuk memberi kebaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, kita melihat pengarang-pengarang syair merendah diri dan menyebut diri sebagai dagang yang hina, miskin, bermusafir dan tidak berdaya, tidak mempunyai kuasa. Yang keempat, kita lihat di dalam syair selalu disebut nama Allah dan Rasul di dalam isi syair itu. Kemudian yang kelima, kita melihat syair menggunakan unsur alam dalam menyampaikan apa yang hendak disampaikan, cerita atau nasihat mengikutlah tema syair. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan memulakan dengan kalimah Bismillah dan memuji Allah dan Rasul itu? Kita lihat pada umumnya pengarang syair akan bermula dengan menyebut dengan peraturan ini, menyebut nama Allah dan berselawat ke atas Rasulnya. Jadi kita lihat contoh, iaitu sajak syair Rakis yang ditulis oleh Pangeran Mat Salleh dari Brunei. Bismillah itu mula karangan, Gurindam Bayu nama timangan, kisah rencana dagang buangan, nestapa lara di gunung larangan. Dan seorang lagi, itu yang lama yang lebih semasa ialah seorang penulis syair bernama Ibnu Abdul Rahim, juga daripada Brunei, menulis beberapa buku syair termasuklah Madah Permata. Kita lihat bagaimana dia menulis syair. Bermula Bismillah syair dicipta, mensyukuri Allah Maha Pencipta, Tuhan pentadbir alam semesta, rahmatnya luas merata-rata. Baik, itu permulaan. Permulaan ini diikuti dengan langkah kedua, iaitu menyatakan tujuan bersyair. Sesudah melafazkan Bismillah, seorang penyair akan memperkatakan apakah tujuan dia bersyair. Ini macam niat lah. Setiap ibadah kita itu mesti menyatakan niat. Dan inilah yang juga dituruti oleh pengarang syair. Baiklah.
kita lihat syair Bidasari. Syair Bidasari ialah syair naratif, syair bercerita. Dengarkan tuan suatu riwayat, raja di desa negeri Kembayat, dikarang fakir dijadikan hikayat supaya menjadi tamsil ibarat. Okey. Syair Bidasari adalah syair naratif atau syair cerita, dan hal ini kita lihat walaupun pengarang nak bercerita tetapi dia tetap menyatakan bahawa tujuannya bukanlah untuk hiburan semata-mata. Pengarang menyatakan bahawa beliau mengarang syair dengan tujuan menjadikan tamsil ibarat. Maksudnya agar diambil teladan dan tidak dilupakan daripada cerita yang dikarangnya. Baiklah, kita lihat satu syair yang masyhur, iaitu syair Perahu yang ditulis oleh Hamzah Fansuri, di mana penyairnya mengatakan bahawa tujuan menulis syair itu ialah untuk membetuli jalan tempat berpindah. Dengan ini pengarang syair yang besar ini, pengarang yang kita kenal semuanya, memberi peringatan kepada pembaca yang mungkin tergelincir atau alpa dalam kehidupan dunia yang penuh pancaroba ini. Kita lihat satu rangkap saja, rangkap permulaan. Inilah gerangan suatu madah, mengarang syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikad diperbetuli sudah. Jadi itu tujuannya itu tadi, untuk membetulkan perjalanan manusia, itu niatnya yang baik. Setelah menyatakan niatnya, kita lihat pengarang syair ini akan merendah diri, memperkenalkan dirinya pula, menyebut nama Allah yang pertama, yang kedua menyatakan tujuannya, iaitu untuk membawa kebaikan, harapannya untuk membawa kebaikan kepada pembaca, dan yang ketiga dia memperkenalkanlah dirinya. Dirinya itu selalunya dikatakan sebagai miskin atau fakir. Dalam masa menulis, pengarang menggambarkan diri sebagai tidaklah sombong, sebagai orang yang sedang musafir, berdagang dan berkelana. Pengenalan ini kita dapat di dalam syair Rakis tadi, iaitu di mana pengarang menceritakan dirinya, namaku Misa Panji Larangan, dari kecil timang-timangan, sudah sekarang buang-buangan, di negeri orang keseorangan. Bagaimana sedihnya, bagaimana tersisihnya dia menganggap dirinya itu buang-buangan, dan keseorang. Jadi satu lagi apa yang nak saya ceritakan, amalan merendah diri ini menjadi kelaziman pengarang syair, tidak kira walaupun pada realitinya pengarang adalah seorang yang berkuasa, hatta seorang sultan pun. Jadi saya ingin memberikan satu contoh yang amat menarik, iaitu syair yang diberi nama Syair Asli Rajang Hari. Ini adalah karya muda Umar Ali Saifuddin, atau nama yang digunakan oleh almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadatul Khairi Wadin, Sultan bagi negara Brunei Darussalam. Jadi kita tahu sebagai seorang sultan, negeri yang kaya, tentu berkuasa, tetapi masih menamakan dirinya sebagai dagang. Kadar hanya menyusun saja, dagang nen bukan yang pandai bijak,
hanya mengikutkan dakwat melajak. Jadi hanya mengikutkan dakwat melajak dalam kalam berlari tiada berjejak. Saya baca sekali lagi. Kadar hanya menyusun saja, dagang nen bukan yang pandai bijak. Hanya mengikutkan dakwat berlajak, kalam berlari tiada berjejak. Jadi kita melihat rangkap ini memperlihatkan bagaimana seorang pengarang syair tetap menggambarkan keadaan dirinya sebagai tidak berkuasa dan tidak berdaya, walaupun pada realiti kehidupannya adalah seorang yang memiliki kuasa. Cerita ini dibawa oleh 2 baris. Citra inilah citra tidak berdaya ini dibawa oleh 2 baris. Dagang nin bukan yang pandai bijak, hanya mengikutkan dakwat melajak. Pengarang mengaku dirinya bukan seorang yang bijak dan hanya mengharapkan kuasa lain, iaitu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk melajakkan kalamnya atau menggerakkan pemikirannya. Jadi memang itu proses kreatif yang dipercayailah, yang dipegang oleh orang-orang Islam, iaitu datangnya ilham adalah dari kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya telah katakan tadi ciri yang kemudiannya ciri yang terdapat di dalam syair ialah penggunaan unsur alam sebagai perlambangan. Cerita alam menambah nilai estetika di dalam puisi Melayu, khasnya puisi Melayu tradisi termasuk syair. Makna atau maksud yang perlu ditafsir. Jadi apabila menggunakan alam, kita harus mentafsir apakah yang dimaksudkan dengan unsur-unsur alam itu. Unsur alam ini terdapat dalam pemakaian metafora, personifikasi, simili dan sebagainya. Kita lihat balik syair Rakis. Di gunung larangan asmara guna, menyamar jadi papa kelana. Segenap desa pantai saujana, membawa nasib tiada berguna. Seperti burung lepas tangkapan, terbangnya tiada lagi hinggapan. Bunga dan buah tiada dimakan, daripada bagas kemashulan. Syair ini diperindah dengan menggunakan imej alam seperti gunung, pantai, burung dan sebagainya lah. Jadi dia kata gunung larangan untuk memperlihatkan bagaimana dia berada di suatu tempat yang agak menarik lah gunung, dan gunung itu tak boleh dicapai oleh kebanyakan orang lah, ini tempat larangan. Jadi kita balik kepada syair yang masyhur di dalam Nusantara, iaitu syair perahu. Syair perahu menggunakan unsur laut dengan jelas sekali, iaitu laut digunakan untuk menggambarkan perjalanan hidup manusia. Manusia menempuh laut, dan laut itu akan memberi cabaran sebagai ombak, badai dan sebagainya. Yang hidup umpama mendayung perahu di tengah lautan. Hidup tak kekal, kata penyairnya. Semua orang dalam perjalanan menuju negeri abadi. Dan kita akan ketemu pelbagai cabaran. Inilah yang dimaksudkan dalam syair perahu. Wahai muda, kenali dirimu, bagaikan perahu tamsil hidupmu. Tidaklah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu.
Tuan-tuan dan perempuan sekalian, alam sebagai simbolisme ini agak panjang untuk kita perkatakan, dan saya harap akan dapat memanjangkan atau melanjutkan perbicaraan ini pada lain kesempatan. Sekian dulu. Terima kasih.